Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara-saudari yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat insya-Allah menyambung lagi penerokaan kita terhadap surah-surah Al-Quran dalam grup ataupun kumpulan surah-surah yang terakhir, kumpulan dalam konsep Nazam Al-Quran yang kita gunakan ini. Dia berada dalam grup kumpulan yang ketujuh, yang bermula dari surah Al-Mulk sampailah surah An-Nas di hujung Al-Quran ini, kan. InsyaAllah moga-moga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami surah-surah yang berada di hujung Al-Quran ini, kan, surah-surah yang pendek. Jadi Alhamdulillah semalam kita telah menamatkan perbincangan kita dalam surah surah yang surah 84, kan? Surah Al-Insyiqaq, yang merupakan kembar kepada surah Al-Insyiqaq. Ini adalah surah Al-Mutaffifin, dan tema utama ataupun tema khusus kedua-dua surah ini adalah berhadapan dengan perancangan, katakan, ataupun perlakuan yang semakin bersifat fizikal kepada orang mukmin. Surah Al-Mutaffifin diceritakan mereka mengejek dan mengetawakan orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang apakah balasan yang Allah akan timpakan kepada mereka yang bersikap menghina, merendahkan orang yang beriman, dan bersama dengan keluarga mereka, kan. Kedua-dua surah itu menyentuh tentang isu itu. Kemudian sebenarnya kalau kita hayati, kita lalui kembali daripada awal kumpulan yang ketujuh ni, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Allah SWT menekankan tentang amaran, kan. Dia berisi amaran yang menjadi asas kepada perbincangan sepanjang kumpulan ketujuh ni, iaitu tentang peringatan dan juga amaran supaya beriman kepada akan datangnya hari pembalasan. Surah Al-Mulk adalah berisi amaran ini, kan. Kemudian perlahan-lahan kita tengok perjalanan surah itu. Dan surah Al-Qalam selepas itu
uh, uh, menyentuh tentang sikap orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, ya, yang tidak mahu menerima, ya, peringatan dan juga ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman Al-Quran, ya, terhadap mereka yang pertama mendustakan hari pembalasan ini. Ya. Bersama dengan itu datang hujah-hujah dan juga peringatan kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan ini pasti akan menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok perlahan-lahan, kan, sikap pemuka-pemuka Quraisy ini semakin kasar, kan. Selepas surah Al-Qalam ni, surah-surah yang selepas itu surah yang kita telah jumpa, Al-Haqqah, Jin, surah Jin, surah Nuh, sebelum surah Jin ni surah Nuh sebagainya, masih lagi menggeluti ataupun membincangkan tentang peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan, dan berbagai-bagai sudut yang kita telah dipersembahkan oleh Al-Quran Al-Karim, sehinggalah, kan, masuk tahap ini berjalan berdasarkan tahap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mula masuk ke surah Al-Mutaffifin contohnya, hujung, sebenarnya di tahap itu perlakuan para pemuka Quraisy ini semakin kasar, kan, kepada orang yang beriman, kan. Kita baca di dalam sirah bagaimana mereka dalam riwayat yang ditengahkan oleh Imam Muslim, kan, bagaimana Rasulullah SAW ketika mana sedang solat di Kaabah, diletakkan najis di belakang dia daripada najis binatang dan sebagainya, kan. Dan apabila kita meninggalkan surah Al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu Wa Taala semakin deal dengan isu ini, dan perlakuan orang-orang Quraisy semakin fizikal, kan, semakin kasar. Mereka menyeksa orang yang beriman dan mereka juga merancang untuk membunuh Rasulullah hendaknya, kan. Jadi kita sedang berjalan mengikut perkembangan dakwah Rasulullah SAW ni, kan. Surah Al-Buruj ini, kan, surah ini sebenarnya turun pada tahap dakwah terang-terangan, kan, ketika mana orang-orang Quraisy mula melakukan penindasan fizikal kepada pengikut-pengikut Islam, orang yang beriman bersama-sama Rasulullah. Mereka menjadi semakin marah, kan, kerana kaum muslimin berkembang dan mula mencabar status quo mereka, kan. Ayat-ayat, kan, kalau dalam surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Insyiqaq kita baca tentang ayat-ayat kemarahan mereka kerana ayat-ayat Al-Quran yang turun ini seolah-olah merendah-rendahkan mereka, mengancam mereka dengan ancaman-ancaman yang pada perasaan mereka menyebabkan kedudukan mereka di mata orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat itu, para kaum muslimin yang pada awalnya banyak yang terdiri daripada hamba abdi dan sebagainya, ya, sama ada yang bebas ataupun yang masih belum bebas, yang mengikuti seruan Rasulullah SAW. Jadi itu merupakan satu cabaran besar lah, kerana hamba-hamba abdi di zaman itu mereka amat bergantung kepada Tuhan mereka, kan. Tapi ajaran Islam ni mengajar satu konsep baru yang membebaskan manusia daripada perhambaan kepada manusia.
dan ada setengah-setengah hamba abdi yang telah diangkat oleh saudara muslim yang sama-sama muslim tuan dia sebagai saudara dia, kan? Diisytiharkan sebagai saudara dia, kan? Dan dibebaskan oleh tuan dia yang juga Islam, muslim, kan? Mengikuti Rasulullah SAW. Semua ini mencabar kedudukan sosial, status quo orang-orang muka-muka Quraisy ini, dan mereka gagal untuk memberhentikan Rasulullah dengan berbagai-bagai cara. Dalam tahap dakwah perkembangan tahap Rasulullah SAW ini, kita dapati mereka datang kepada Rasulullah menawarkan berbagai-bagai, kan? Ada dua tahap tawaran ini, kan? Tahap pertama, tawaran ini merupakan suruhan supaya menghentikan, kan? Melalui Abu Talib dan sebagainya, kan? Tak berjaya, Rasulullah tetap tegas, kan? Datang kemudiannya 3 tahap, kan? Menawarkan, yang kemudiannya tahap kedua menawarkan apa yang saja yang Rasulullah hendak daripada dunia ni, kan? Hendak wanita, nak pangkat, nak jadi raja kepada orang Arab, mereka akan nanti, kata, kan? Juga tidak diterima oleh Rasulullah, sehingga tahap yang ketiga mereka datang meminta kompromi, kan? Kompromi supaya sebulan kami akan sembah Tuhan kamu, sebulan lagi kamu menyembah Tuhan kami pula, kan? Nanti kita akan baca lagi surah yang kemudian, kan? Surah Al-Kafirun dan sebagainya yang menjawab, kan? Kemudian ketika mana mereka tidak berjaya untuk menghentikan Rasulullah, mereka memikirkan upaya lain. Inilah mula keluar perkataan fitnah, kan? Fitan. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran ni kita baca perkataan fitnah. Dalam surah Al-Buruj ni kita akan jumpa perkataan fitnah. So fitnah ni adalah merujuk kepada perancangan mereka secara sulit untuk menghapuskan orang-orang Islam ini, kan? Konspirasi, kita kata, kan? Dan fitnah ini khas merujuk kepada usaha untuk menghalang manusia daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran perkataan fitnah ni banyak digunakan untuk khas untuk makna ini, kan? Jadi kita akan dapati surah Al-Buruj ini adalah permulaan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan lebih jelas lagi tentang apa yang mereka lakukan untuk menyakiti ataupun menyeksa orang-orang yang beriman, kan? Jadi ada dua sudut, kan? Surah yang berkaitan surah Al-Buruj dan kemudian surah kembarnya surah At-Tariq yang akan datang selepas ini. Ada dua sudut yang penting. Pertama, merupakan amaran kepada para pemuka Quraisy yang menyeksa orang yang beriman ni. Yang kedua, dia juga merupakan sokongan, motivasi dan juga dokongan kepada orang-orang yang beriman supaya bersabar dan kekal di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk yang kita akan baca, insya-Allah, ayat-ayat yang turun dalam latar belakang ini. Dan insya-Allah surah Al-Buruj ini surah yang ke-85 dan kita akan insya-Allah mulakan. Kita baca, insya-Allah kita baca dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, demi yang menyaksikan dan demi yang menyaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah ashabul ukhdud, ataupun mereka-mereka yang ashabul ukhdud ni kumpulan yang kumpulan yang berkaitan dengan parit, ditch, ukhdud ni nanti kita akan bincangkan maksud itu. An-nar dhatil waqud, yang diisi dengan bahan bakar, bahan api, yang membakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mana mereka duduk di sekitarnya, di tebingnya, di tepinya, di tepi ukhdud ataupun parit ini. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka akan melihat apa yang mereka telah lakukan kepada orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyeksa orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha Perkasa, Al-Azizul Hamid, lagi Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, iaitu Allah, zat yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu yang mereka lakukan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang yang mukmin, laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan, keberuntungan yang besar. Alhamdulillah, insya-Allah kita cuba lalui ayat ini blok demi blok, ayat demi ayat, kan. So, blok yang pertama ayat 1 hingga 5, kan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan beberapa perkara juga, kita lihat di situ. Pertama, was-sama'i dzatil buruj, dan kemudian wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Itu adalah 3 perkara yang disumpahkan, digunakan untuk sumpah, kan. Dan dalam surah ini, sumpah ini
dia tidak ada tidak disertakan dengan muqsam alaih, kita kata, ataupun perkara yang disumpahkan, isu yang disumpahkan, cuma disebut objek yang digunakan untuk bersumpah, kan. Yang sebab dalam penyusunan Al-Quran ini ada bentuk-bentuk surah ataupun ayat yang sumpah tidak disertai dengan muqsam alaih ataupun apa yang disumpahkan, kandungan. Apabila apa yang disumpah digunakan untuk bersumpah itu telah menjelaskan dengan jelas, kan, tanpa perlu kepada penerangan yang lebih detail tentang apa yang nak disumpahkan. Ini adalah satu contoh yang kita jumpa di dalam surah Al-Buruj ini, kan. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai, kan, sebenarnya Al-Buruj ini bermakna kubu ataupun istana. Di dalam Al-Quran, biasanya, kan, dalam penggunaan kan, macam ni, Al-Buruj contohnya, buruj ini digunakan bila digunakan dikaitkan dengan langit, kata sifat kepada langit, maka dia membawa makna menara ataupun pos-pos, kan. Buruj ni mungkin juga menara, kubu, kan, pos-pos yang mana ditempati malaikat-malaikat untuk mengawasi syaitan dari melepasi sempadan kerajaan langit, Malail A'la Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Syaitan-syaitan yang nakal, yang liar, kan, jin, kan, dan juga manusia, kan. Jin dan manusia tidak akan dapat melepasi sempadan ini, kan. Malah siapa saja dari kalangan jin ataupun manusia yang cuba melintasi untuk mendapatkan maklumat-maklumat langit, pasti akan ditembak dengan bintang yang berapi. Ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk, kan, yang Allah SWT sebut tentang pos-pos ataupun kubu-kubu yang dijaga oleh malaikat-malaikat ini, yang menjaga syaitan ataupun jin ini daripada melintasi ataupun melepasi sempadan, kan. Jadi sebenarnya kita telah bincang ni dalam surah yang sebelum ini, kan, jin dan jin dan juga syaitan sebagainya sebenarnya tidak mampu untuk menyampaikan kepada manusia berita-berita gaib yang datang daripada langit, yang kita telah bincang surah sebelum ini. Apa yang mereka sampaikan hanyalah penipuan, kan, terhadap orang-orang manusia di bumi ini yang percaya dan juga paling kepada dukun dan sebagainya, kan, yang dan juga peramal-peramal, kan, yang tertipu dengan apa yang dibawa oleh jin dan syaitan ni, kan. Jadi sumpah ini dengan buruj ini sebenarnya apa yang Allah nak beritahukan, kan? Dia berkaitan dengan isu penganiayaan fizikal yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy khususnya dan Taif, kan. Ini dah dua pada tahap dakwah Rasulullah yang ni. Rasulullah mula cuba menyampaikan kepada penerima dakwah yang berpotensi ini di luar daripada Mekah, kan. Dan tempat yang awal yang dituju oleh Rasulullah adalah Taif, kan. Tapi baginda gagal dari sudut manusia lah. Jadi kalau ke Taif, kerana gagal untuk menyampaikan peringatan kepada orang Taif ini dan supaya diterima oleh mereka, kan, mereka tolak,
mereka telah menghina Rasulullah SAW dengan mengumpul budak-budak dan sebagainya. Dalam riwayat menceritakan kemudian membaling batu kepada Rasulullah kan, sehingga luka kaki Rasulullah dan juga tubuh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kedudukan yang ketika mana Rasulullah SAW berhadapan ataupun menyampaikan rasa hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang berhadapan dengan serangan fizikal kepada orang-orang para kafirin yang menentang ataupun menolak untuk mempercayai amaran dan peringatan Rasulullah SAW tentang hari pembalasan kan. Jadi penganiayaan fizikal ini adalah datang daripada khususnya pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Quraisy yang mempunyai pengaruh kuasa kan? Dan mereka juga ada kekuatan dunia kan? Taif ni salah satu tempat, salah satu bani ataupun tempat yang ditempati oleh satu bani kabilah yang lain daripada Quraisy ni kan? Dan di sekitar Mekah sendiri banyak kabilah-kabilah yang macam ni kan. Dan mereka ini pemuka-pemuka mereka khususnya bangga dengan apa yang mereka ada. Mereka ada kubu-kubu dan binaan mereka yang mereka rasakan kukuh kan? Dan Allah memberi amaran kepada mereka bahawa Allah mempunyai sesuatu yang lebih hebat lagi daripada itu. Allah mempunyai binaan-binaan yang dijaga oleh malaikat-malaikat di semua penjuru langit. Dan amatlah mudah bagi Allah untuk menghancurkan binaan-binaan mereka ini kan? Dan Allah SWT sendiri kan, sebagaimana Allah SWT mengawasi setiap penjuru langit ini daripada jin dan syaitan yang cuba untuk mendapatkan berita-berita kan, secara mencuri-curi, Allah juga tidak lalai terhadap mereka kan? Tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Allah mengetahui setiap cercaan yang mereka timpakan kepada orang yang beriman, setiap biji batu yang mereka baling kepada orang yang beriman, macam itulah maksudnya kan, ataupun setiap siksaan calar yang mereka timpakan kepada tubuh orang yang beriman ni, semuanya dalam pemerhatian dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi setiap penjuru langit ini, maka tidak mudah, tidak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawasi ataupun melihat apa yang kamu lakukan terhadap orang yang beriman. Ini adalah implikasi daripada was-sama'i dzatil buruj. Kemudian terus sebab itu kita kata sumpah ini adalah sumpah yang berbentuk jelas kan, terang. Jadi tidak memerlukan muqsam alaih, ataupun muqsam ni adalah apa yang disumpahkan ke atasnya kan, iaitu biasanya dia datang dengan objek sumpah kemudian diikuti dengan apa yang disumpahkan. Tapi di sini sebab jelas sumpah itu sendiri sudah jelas kan. Yang kedua dalam sumpah ni wal yaumil mau'ud. Mau'ud ini maksud dia adalah sesuatu yang dijanjikan kan. Mau'id kita kata, ataupun mau'id ini adalah janji kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Dan ini jelas kan apakah hari yang dijanjikan. Ini adalah latar belakang kepada perbincangan dalam surah-surah yang grup yang ketujuh ni kan. Sumpah ini adalah sumpah dengan hari kiamat kan, hari pembalasan, untuk mewujudkan ketakutan kepada jiwa-jiwa pendosa ini. Kamu jangan rasa kamu terlepas daripada apa yang kamu lakukan ini terhadap orang-orang yang beriman. Pasti akan datang ketika ataupun detiknya kamu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap kejahatan yang kamu lakukan,
ataupun lintasan-lintasan kejahatan dalam hati kamu yang menyebabkan kamu melaksanakan ingatan hati kamu terhadap orang yang beriman, menyakiti mereka, menyeksa mereka, hanya kerana mereka ini mengajak kamu atau mengingatkan kamu terhadap akan datangnya hari pembalasan Allah SWT. Dan hari yang kamu dustakan itu adalah hari yang pasti akan datang. Jadi sumpah ini ataupun qasam ini mengingatkan mereka bahawa apa yang mereka dustakan, yang sebab kerana itulah mereka telah menyakiti orang yang beriman ni, walaupun mereka dustakan, walaupun mereka cuba menafikan dan menyakiti, malah menyakiti orang yang mengingatkan kepada mereka ini, hari itu pasti akan datang. Tidak ada apa yang dapat mereka lakukan untuk menukar hakikat yang benar ini. Betul Allah kata wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan ini hari yang pasti akan datang. Tidak ada apa yang dapat kamu lakukan untuk menghalang hari ini daripada datang, walaupun kamu kerahkan seluruh tenaga kamu untuk menyakiti orang yang beriman. Allah SWT tidak akan menghalang, ini tidak akan menghalang daripada datangnya hari pembalasan ini. Setiap yang menzalimi pada hari itu akan dibalasi oleh Allah, dan setiap yang terzalim akan diberi pembelaan oleh Allah SWT. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan ataupun yang dilihat, kan? Ni kita rasanya mungkin kita kena panjang sedikit rancangan tentang ini, dan juga ayat 4 dan 5 ni lebih, sebab dia maksudnya dalam tafsir-tafsir dikaitkan dengan kisah-kisah, kan? Kisah-kisah yang peripheral, kita kata yang sampingan, yang insya-Allah memerlukan sedikit penjelasan, kan? Jadi insya-Allah kita berhenti dulu di sini. Insya-Allah besok ataupun besok hari ini saya akan travel, mungkin insya-Allah kalau diizinkan Allah SWT besok sempat kita akan sambung, akan dibuat pengumuman nanti, kan? Jadi moga-moga insya-Allah baca dulu dan juga cuba hayati ayat-ayat dalam surah Al-Buruj ini. Ini ayat-ayat yang amat menyentuh pada mereka yang berjuang, kan, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali perkara yang dapat dipelajari daripada ayat-ayat surah Al-Buruj ini, yang insya-Allah nadanya adalah nada yang baru yang kita jumpa di dalam siri surah-surah kumpulan yang ke-7 ni, kan. Cuba baca dulu dengan makna dia dan juga hafal kalau boleh. Moga-moga insya-Allah Allah memudahkan kita untuk menghayati dan merasai ayat-ayat yang kita baca dalam surah ini. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.